sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum itu soalan saya, Anda boleh tulis di ruangan komen ya. Soalan saya, mana yang lebih bagus, bersatu atau PAS? Mana yang lebih bagus bagi kuat sekarang, bersatu atau PAS? Kalau bertanding, mana yang boleh menang, bersatu atau PAS? Pada pendapat saya rasa PAS lebih kuat kot. Kalau banding dengan bersatu. Bersatu asal tanding saja sekarang kebanyakannya gagal. Kebanyakan gagal. Tapi PAS memang kuat. Kalau bersatu menang pun ramai orang kata mereka menang hanya kerana ada PAS yang tolong, undi dari PAS. Kalau bersatu hanya satu saja, tak ada PAS, belum tentu boleh menang. Okey, jadi terbaru ya, Mursidul Ampas, timbalan Mursidul kah, Mursidul Am kah, saya pun tidak pastilah. Tapi PAS menyatakan bahawa kalau ada PRN pula, ada PRK, pilihan raya kecil, di 7 tempat, di mana MP bersatu berpaling tada, PAS bersedia untuk menghantar ke 7 tempat ini wakil calon daripada PAS. Habislah. Mana kata bersatu jadi apa selepas ini? Sudahlah bersatu, tak ada satu negeri pun yang dia takbir. Sudahlah bersatu, seolah-olah sekarang hanya memohon ataupun mengharap bantuan daripada PAS saja. Seolah-olah begitulah. Seolah-olah bersatu hanya betul-betul mengharapkan bantuan daripada PAS saja. Lepas itu, kalaulah ketujuh tempat ini diambil oleh PAS, memang sah berkuranglah kerusi bersatu. Entah tinggal berapa belas lagi, tinggal berapa lagi PAS punya bersatu punya kerusi. Jadi tak lama-lama silap-silap bersatu ini akan hilang, jadi PAS saja. Silap-silap bersatu boleh lenyap begitu sahaja, tinggal PAS. Ataupun silap-silap kalau PAS sudah rasa tak ada bersatu pun sebenarnya sama saja, PAS tetap kuat juga, lebih baik dia jalan sendiri. Nak buat apa lagi, nak berkongsi dengan nak bersama dengan bersatu. Akhirnya Perikatan Nasional boleh lingkup begitu sahaja. Nanti boleh lingkup begitu sahaja. Tidak mustahil ini boleh berlaku ya. Rasanya tidak mustahil ini boleh berlaku. Jadi adakah bersatu sebenarnya diambang kehancuran? Adakah bersatu sebenarnya diambang, orang kata telur di hujung tanduk? Ini bukan dah di hujung tanduk, ini dah retak sikit nih, tinggal pecah. Ataupun sudah jadi telur yang tidak akan boleh menetas lagi. Sudah jadi telur busuk. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini satu bakal kejutan terbesar untuk bersatu. Bakal kejutan paling besar untuk bersatu sekiranya 7 kerusi diorang ini lagi pun kena ambil oleh PAS. Memang betul-betul kejutan habis lah. Memang kejutan habis. Tak ada harapan lagi untuk bersatu lah kalau begitu. Memang sudah tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekiranya PAS dapat 7 lagi kerusi ini. Sanggupkah PAS untuk melepaskan jawatan itu? Jawatan yang sudah diidam-idamkan oleh PAS, jawatan yang sudah lama diusahakan oleh PAS. Sanggupkah mereka untuk melepaskan begitu saja peluang yang ada? Saya rasa bukan mudah untuk PAS melepaskan. Bukan mudah untuk PAS melepaskan peluang tersebut. Tidak mungkinlah. Jadi rasanya mungkin sudah hampir tidak ada harapan lagi untuk Muhyiddin Yassin mendapat semula tempatnya sebagai Perdana Menteri.
Silap-silap bukan sahaja melepas dari Perdana Menteri, silap-silap segala-galanya akan kabur begitu saja. Kesian juga, tapi apa boleh buat, itulah kehidupan berpolitik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada berita baik ya. Hari ini, berita baik hari ini adalah hari public holiday untuk hari Wesak. Selamat menyambut hari Wesak kepada semua yang menyambutnya. Berita baik yang kedua ialah yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi berita baik ini akan menjadi berita buruk. Akan jadi berita buruk bagi banyak pihak, termasuklah walaun, termasuklah penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri atau siapa ajalah yang takut dengan undang-undang. Siapa saja yang takut dengan undang-undang negara Malaysia yang adil, yang memang tak berkompromi, yang memang betul-betul tidak memberikan sebarang diskriminasi. Ini berita buruk untuk anda, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan jaminan di dalam ucapannya. Beliau memberikan jaminan bahawa kerajaan tidak akan campuri proses kehakiman dan agensi penguatkuasaan. Inilah yang terbaik ya. Inilah yang terbaik sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Yang akan menyebabkan berita buruk adalah, okey, kita ambil tiket dulu. Hari ini kita jalan-jalan public holiday kan. Jadi jalan-jalan pergi beli barang. Mau pergi beli ink printer. Okey, yang menjadi berita buruk ialah sebab ramai orang yang fitnah kerajaan, ramai orang yang fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata mereka Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan lah, lepas itu macam-macam lah. Lepas tu ada yang cuba untuk pujuk ke apakah untuk supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Itu berita buruk bagi anda semua yang mahu begitu, yang fitnah begitu. Sebab kerajaan tidak akan pernah dan tidak akan campur tangan dalam apapun kes kehakiman. Jadi jangan cuba-cuba fitnah kerajaan. Jangan cuba-cuba fitnah kerajaan yang ada sekarang. Sebab nanti yang susah siapa? Nanti kalau fitnah, yang susah diri sendiri. Kena tahan, kena siasat polis. Lepas tu bila sudah kena tahan dan kena siasat polis, sanalah mulai cakap itu ini, mulai fitnah itu ini. Jadi kerajaan tidak akan mencampuri sebarang proses kehakiman dan memberi ruang sepenuhnya kepada agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Membenteras rasuah dan ketirisan hasil negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peranan Jabatan Audit Negara juga perlu diperkasam supaya tata kelola dalam perkhidmatan awam dapat ditambah baik. Hal ini ditekankan untuk mendapat dukungan dan bertindak dengan begitu tegas dengan baik serta menjalin perkhidmatan awam yang lebih teratur, menjamin perkhidmatan awam yang lebih teratur, bersih daripada rasuah dan kelembapan dan kemalasan. Saya setuju sangat dengan ini. Bagi penjawat awam yang pemalas, yang makan gaji buta, yang harap naik gaji saja, yang selalu terfikir aku penjawat awam, apapun yang aku buat tetap tak ada buang kerja, tetap naik gaji juga dan sebagainya, minta maaf, anda tidak akan dapat dilayan begitu lagi ya. Sudah terlimpas zaman-zaman begitu. Zaman sekarang zaman terbaik. Okey. Mungkin ada yang memandang remeh dan anggap ini sebagai slogan politik, tapi akibatnya besar sekali yang mungkin tidak ramai sedar. Kesannya berantai dan menjalar hingga ke bawah. Yakinlah dan
Mudah-mudahan kita dapat berteras sekiranya kita bertindak secara konsisten, berani dan tegas melawan rasuah daripada peringkat tertinggi sehinggalah serendah-rendahnya, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam perutusan negara yang disiarkan secara langsung di semua saluran media tempatan pada malam tadi. Pada masa yang sama, Perdana Menteri meluahkan keyakinan isu rasuah dapat diselesaikan jika diperteras secara konsisten dan tegas. Denyo Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Bye-bye.